Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Semua sehat pada hari ini? Bersedia untuk belajar hari ini? Ya, syukur kita pada Tuhan karena pada hari ini kita dapat mampu lagi untuk bernafas dan datang ke kelas untuk belajar. Oke, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu minta semua untuk berdiri. Oke, terima kasih. Oke, tengok kiri kanan, bawah meja, dalam laci. Jika ada sampah, tolong kutip dan buang di dalam tong sampah. Oke, cikgu bagi masa dalam 2 menit untuk memungut sampah. Oke, siapa yang bertugas hari ini sudah menyapu dan lap cermin? Oke, terima kasih semua. Oke, duduk. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa mengikut agama masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Baiklah, minggu lalu kita belajar apa kelas? Seorang jawab. Ya, Aida? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Baiklah, semua sudah sedia pen dengan buku masing-masing? Baiklah, sebentar nanti cikgu akan tayangkan satu video. Diminta semua untuk mencatat nota apa yang kamu fahami melalui tayangan video tersebut. Baiklah, cikgu akan tayangkan video. Mari kita lihat bersama-sama. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Oh, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Dari pagi hingga matahari terbenam, barat, timur, selatan serta utara, hujan panas tiada merintanginya. Abang beca, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Sudah tengok video yang cikgu tayangkan tadi? Oke, semua ada catatkan apa yang kamu faham melalui video tadi? Oke, Azri, kamu buat apa dekat belakang tuh? Oke, jangan main. Baiklah, melalui tayangan video sebentar tadi cikgu akan tanya dua soalan. Oleh itu, semua pelajar kena sedia, cikgu akan spin nama. Siapa yang terpilih akan menjawab soalan yang akan cikgu berikan sebentar nanti. Oke, mari kita spin nama yang pertama akan menjawab soalan yang pertama. Oke, sebelum itu cikgu berikan soalan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita spin nama. Oke, semua kena menyalin soalan yang cikgu bagi beserta dengan jawaban yang akan diberikan selepas pelajar yang terpilih menjawab soalan. Oke, soalan semua sudah sedia? Oke, soalan yang pertama, apakah yang Anda faham melalui tayangan
video tersebut. Oke, semua dapat? Oke, betul. Oke, semua sudah dapat. Mari kita spin nama siapa yang kena untuk menjawab soalan. Baiklah, kita akan spin nama yang pertama ini. Dia akan menjawab soalan yang pertama tadi. Oke, cikgu akan spin. Oke, Josie akan menjawab soalan yang pertama. Josie sudah bersedia? Oke, sila jawab. Oke, kamu sudah dengar jawaban daripada Josie tadi? Ya, betul. Jawaban dia betul. Video tersebut menceritakan tentang seorang penarik beca. Oke, seterusnya kita beralih ke soalan yang kedua. Baiklah, soalan kedua semua catat. Sedia? Oke. Apakah isi penting yang ingin disampaikan dalam video tersebut? Oke, semua dapat? Oke, baiklah, kita akan spin nama yang seterusnya untuk menjawab soalan yang kedua. Spin nama pelajar yang terpilih. Oke. Helda akan jawab soalan yang kedua. Oke, Helda bersedia? Ya, Helda sila jawab. Baiklah, sebentar tadi kita sudah dengar jawaban daripada Helda berkaitan dengan soalan yang kedua. Jawaban Helda adalah kurang tepat. Oke, jawaban bagi soalan kedua ini adalah isi penting bagi video yang ditayangkan sebentar tadi adalah mencari rezeki yang halal, yang mana kita dapat lihat penarik beca ini mencari rezeki yang halal dengan membuat pekerjaan sebagai penarik beca. Oke, apa yang kita kaitkan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah watak dan juga perwatakan. Kita lihat dalam video yang sebentar tadi, kita lihat watak penarik beca tersebut. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan watak dan perwatakan dalam novel naratif Agon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Oke, sebentar cikgu akan tayangkan satu slide berkaitan dengan watak. Oke, jenis watak. Baiklah, cikgu akan paparkan sebentar lagi watak dan perwatakan dalam novel naratif Agon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Oke, baiklah, jenis, kita melihat jenis watak. Oke, dalam novel naratif Agon Shoto bab 3 ini terdapat dua jenis watak, yaitu watak utama dan juga watak sampingan. Jenis watak ini terdapat banyak, yang sebenarnya adalah banyak, tetapi cikgu hanya akan utamakan jenis watak yang terdapat dalam novel naratif Agon Shoto ini dalam bab 3. Oke. Baiklah, jenis watak yang pertama adalah watak utama. Watak utama merupakan watak yang dominan dalam sesebuah karya. Watak ini terlibat aktif dan berterusan serta menjadi struktur utama dalam perkembangan cerita dalam sesebuah karya tersebut. Watak utama ini juga merupakan watak penting dalam sesebuah karya karena watak ini yang menjalankan cerita dalam sesuatu karya tersebut. Oke, kedua adalah watak sampingan. Watak sampingan ini merupakan watak yang berfungsi untuk membantu dalam proses perkembangan plot. Watak ini hanyalah untuk membantu perkembangan plot dalam sesebuah karya tersebut. Oke, watak sampingan ini juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu jalan cerita. Kebiasaannya jarang dipertentang dengan konflik-konflik yang besar seperti watak utama. Oke, watak sampingan ini tidak mempunyai konflik yang besar seperti yang dialami oleh watak utama tersebut. Oke, kelas. Oke, kamu paham berkaitan dengan jenis watak?
Oke, sekiranya kamu paham, cikgu akan membawa satu activity untuk mencari jenis watak dalam naratif Ogon Shoto ini dalam bab 3, yaitu penyamaran. Oke, sebentar cikgu akan menerangkan berkaitan dengan activity tersebut. Oke, murid-murid, cikgu minta semua buat kumpulan. Cikgu mahu ada 3 kumpulan. Setiap kumpulan ada pelajar. Oke, 5 orang pelajar untuk kita menjalankan activity tersebut. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan menjalankan activity, yaitu activity Team World Web. Baiklah, cikgu akan terangkan langkah-langkah kita untuk menjalankan activity tersebut. Yang pertama, sebelum itu, semalam cikgu ada ingatkan kamu untuk membaca novel naratif Ogon Shoto ini dalam bab 3, yaitu penyamaran. Oke, semua sudah membaca novel tersebut? Oke, baik semua. Oke, semua sudah baca. Seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana kita jalankan activity Teamwork Web ini. Yang pertama, sebentar nanti cikgu akan berikan, tayangkan satu link berkaitan dengan activity tersebut. Kamu akan masuk link tersebut dan keluar activity tersebut seperti inilah. Oke, setelah itu kamu kena tekan masuk Teamwork Web ini, maaf. Oke, masuk. Oke, dia akan jadi seperti ini. Setelah itu kamu tekan mula. Tekan mula di sini. Oke, sekarang kamu kena cari pasangannya. Contohnya masyarakat Tubuh ini. Kamu kena tengok masyarakat Tubuh ini apa. Oke, adakah dia watak sampingan ataupun watak utama ataupun sebagainya lah. Oke, contohnya cikgu bagi contoh seperti inilah. Watak ini kena tarik macam ni, pergi kepada pasangannya. Oke, yang seterusnya lah. Setelah itu kamu tekan hantar jawaban di sini. Oke kelas, semua paham? Oke, cikgu bagi masa selama 10 menit untuk kamu mencari jawaban untuk activity inilah. Baiklah pelajar, ini merupakan link activity Teamwork Web yang kita jalankan sebentar nanti. Oke, semua salin. Oke, sekarang masuk link tersebut dan jawab soalan dalam word wall ini. Oke. Baiklah pelajar, kita akan jawab bersama-sama dan kamu kena tengok jawaban kamu masing-masing. Oke? Cikgu akan tekan di sini jawaban yang betul dan kamu kena perbetulkan jawaban kamu masing-masing. Oke? Masyarakat Tubuh. Oke, masyarakat Tubuh ini merupakan watak sampingan. Oke, seterusnya watak yang memainkan peranan utama dalam cerita. Dalam sebuah cerita, pengarang banyak menumpukan penceritaannya terhadap watak utama karena watak inilah menjadi fokus dalam cerita dan menjadi penggerak utama cerita. Biasanya diberi oleh pengarang sebagai watak protagonis atau antagonis. Oke, ini merupakan definisi watak. Definisi watak utama. Oke, seterusnya watak yang hadir dan membantu dalam proses perkembangan plot. Oke, itu merupakan fungsi watak sampingan. Jadi kita boleh tengok dia merupakan
definisi watak sampingan. Oke, yang seterusnya pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Selalunya watak-watak ini diciptakan untuk mendukung peranan atau memberi fungsi untuk mendukung ide pokok dan mengembangkan ide berkenaan hingga berjaya mencapai matlamatnya. Ini merupakan definisi watak. Oke, yang seterusnya orang tua. Orang tua ini merupakan apa? Tinggal bersisa dua pilihan di sini, yaitu watak utama dan jenis watak dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3. Oke. Kita boleh lihat di sini di atas tadi, masyarakat Tubuh itu merupakan watak sampingan. Jadi orang tua pula merupakan watak utama. Oke, yang seterusnya yang bersisa adalah watak utama dan sampingan. Oke, watak utama dan sampingan ini merupakan jenis watak dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3 ini. Oke. Setelah itu kita tekan hantar jawaban. Semua betul. Itu adalah jawaban kepada ke-6 soalan tersebut. Oke, kelas. Oke, semua betul? Oke, Aida? Wah, Aida dapat 6 marka. Bersama-sama dengan timnya. Oke? Tahniah semua. Baiklah kelas, sebentar tadi kita sudah belajar berkaitan dengan jenis watak yang terdapat dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan perwatakan. Perwatakan ini ada dua jenis, yaitu perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman. Oke, apa yang kamu paham mengenai perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman ini? Oke, siapa mau jawab? Sila angkat tangan. Siapa mau jawab soalan yang cikgu tanya tadi? Siapa volunteer? Sila angkat tangan. Lester. Jawab soalan yang cikgu bagi tadi. Itulah. Tidak dengar cikgu cakap. Soalan cikgu, apa yang kamu faham mengenai perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman? Jawab. Kawan-kawan dengar jawaban daripada Lester. Oke? Sila jawab Lester. Pandai Lester. Oke, tetapi jawaban Lester tadi adalah kurang tepat. Oke, cikgu akan tayangkan slide berkaitan dengan perwatakan. Semua kena salin nota yang cikgu paparkan sebentar nanti. Oke, semua sudah bersedia? Perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman. Baiklah, perwatakan luaran dan dalaman. Oke, perwatakan luaran merupakan watak luaran yang dapat dilihat melalui mata kasar. Oke, mata kasar kita. Contohnya berambut ikal, berbadan gemuk, berkulit hitam dan cantik. Oke. Kita tengok di sini contoh-contoh yang cikgu bagi. Berambut ikal itu kita boleh lihat, oke? Berbadan gemuk kita boleh lihat. Oke, itu adalah perwatakan luaran. Perwatakan dalaman pula meliputi aspek kejiwaan watak yang positif dan juga negatif. Contohnya perwatakan dalaman dari segi positif seperti rajin, berani, penyabar, dan berdedikasi. Perwatakan negatif pula seperti pemalas, pendendam, pemarah, bakil, dan iri hati. Oke? Faham semua kelas? Aida apa? Bakil itu merupakan sinonim dengan perkataan kedekut. Oke, kedekut. Baiklah kelas, sekarang kita akan buat satu activity lagi yang dinamakan Caperwa, yaitu cari perwatakan. Baiklah, dalam kumpulan yang sama kita akan jalankan lagi activity yang kedua ini. Cikgu akan tayangkan aplikasi
yang cikgu gunakan untuk menjalankan aktiviti Caperwa ini, yaitu dalam aplikasi mind mapping online. Baiklah, kita akan masuk dalam mind mapping online ini dan cikgu akan terangkan bagaimana kamu laksanakan aktiviti tersebut. Baiklah, mari kita tengok bersama-sama. Baiklah pelajar, ini merupakan aktiviti yang kita jalankan, yaitu Caperwa, yaitu cari perwatakan, yang mana kamu akan mencari perwatakan yang terdapat dalam watak yang kita belajar tadi, yaitu watak orang tua. Setelah itu kamu akan letak di sini perwatakan orang tua tersebut, yang mana dalam kotak tersebut terdapat ada satu kotak di sini yang bersebelahan dengan perwatakan. Di sini kamu akan letak nama watak tersebut. Seterusnya dua kotak di sebelah lagi merupakan kamu letak perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman. Yang seterusnya dalam kotak yang terakhir ini, yaitu dua kotak terakhir ini, kamu akan letak contoh yang kamu dapat lihat dalam bab 3 ini, perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman watak orang tua tersebut. Oke, semua bersedia? Oke, cikgu akan bagi masa selama 10 menit untuk kamu menyiapkan tugasan tersebut. Oke, kelas. Baiklah kelas, ini merupakan link yang kita jalankan aktiviti, yaitu aktiviti Caperwa tersebut. Oke, kamu akan masuk dalam link tersebut dan keluar aktiviti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Oke? Oke pelajar, ini merupakan jawaban yang tepat kepada soalan aktiviti kita pada hari ini. Oke, semua sudah sedia untuk pembetulan, dan sesiapa yang betul sila kita periksa bersama-sama. Oke. Kotak yang pertama tadi yaitu perwatakan, kotak kedua ini orang tua, dan kotak ketiga yaitu perwatakan luaran dan juga perwatakan dalaman. Oke, mari kita lihat perwatakan luaran orang tua tersebut. Oke. Yang pertama, seorang yang berpakaian seperti nelayan. Ya, betul, ada dikatakan dalam bab 3 ini. Oke, yang seterusnya, seorang yang berbadan bongkok sabut, berjambang, bermisai dan berjanggut serta berkacamata hitam. Oke, itu pun betul. Oke, seterusnya kita lihat perwatakan dalaman orang tua tersebut. Oke, yang pertama seorang yang prihatin, kedua seorang yang berani, ketiga seorang yang penyabar. Oke, semua betul jawaban kamu, tetapi ada kurang di sini dalam perwatakan dalaman. Oke, cikgu akan tayangkan slide berkaitan dengan perwatakan, jenis perwatakan dan perwatakan luaran dan dalaman orang tua tersebut. Oke, mari kita lihat bersama-sama dan kamu akan take note nota tambahan daripada cikgu, jawaban daripada cikgu. Oke, semua sedia? Baiklah murid-murid, di sini kita lihat slide berkaitan dengan perwatakan luaran dan dalaman lelaki tua dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Baiklah, kita lihat dalam perwatakan luaran ini, di mana lelaki tua tersebut seorang yang berpakaian seperti nelayan kuri. Yang seterusnya, seorang yang berbadan bongkok sabut, berjambang, bermisai dan janggutnya hampir menutupi wajahnya dan juga berkacamata hitam, yaitu gelap. Oke, seterusnya kita melihat kepada perwatakan dalaman. Oke, perwatakan dalaman bagi lelaki tua tersebut, yang pertama seorang yang prihatin. Oke, seorang yang prihatin contohnya dapat dilihat dalam novel tersebut. Dia lebih pentingkan nasib penduduk Tubua ini
berbanding daripada ikan, sotong dan juga ketam. Oke, yang seterusnya seorang yang suka kepada perundingan dalam menyelesaikan masalah. Oke, ini kita dapat lihat contoh yang diambil daripada novel tersebut. Dia mengajak supaya protes diberhentikan dan rundingan dijalankan agar penduduk Tubuai ini tenang semula. Oke, yang seterusnya seorang yang berperanan sebagai ketua demonstrasi. Oke, ini dapat dilihat juga dalam novel tersebut, di mana lelaki tua itu mengetuai demonstrasi menuju Tatamanu. Oke, yang seterusnya seorang yang berani. Di sini dapat dilihat bahwa lelaki tua ini sangat berani, walaupun dia sudah tua, tetapi dia mampu untuk mengetuai demonstrasi ini. Oke, yang seterusnya adalah seorang yang penyabar. Oke, contohnya lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang penyamar, sebagaimana yang digambarkan oleh ketua protes dan juga lelaki yang pertama diceritakan dalam bab tersebut. Oke, mereka mengatakan bahwa lelaki tua tersebut merupakan presiden yang menyamar sebagai lelaki tua. Oke, semua dapat? Semua sudah catat apa yang cikgu terangkan sebentar tadi? Oke, di sini kita boleh lihat, boleh ambil sebagai jawaban kepada aktiviti yang cikgu jalankan sebentar tadi. Baiklah, sebentar tadi kita sudah belajar berkaitan dengan watak dan juga perwatakan. Sekarang cikgu akan mainkan satu aktiviti, yaitu aktiviti kahut. Cikgu tidak perlu jelaskan lagi cara untuk bermain dengan kahut ini, sebab pada minggu lalu kita sudah menjalankan aktiviti kahut ini. Oke, semua masuk dulu. Ini merupakan pin. Oke, masuk semua. Cikgu akan tunggu. Sudah masuk grup. Baiklah, cikgu akan mulakan soalan yang pertama. Oke. Watak ialah, definisi watak apa? Oke, kita tengok siapa yang betul. Oke, watak ialah semua betul. Oke, soalan yang seterusnya. Wow. Oke, soalan yang ketiga. Siapa yang betul? Oke, semua betul. Oke, yang seterusnya. Oke, Hang Jebat masih mendahului. Oke, terdapat dua jenis perwatakan yang telah dipelajari pada hari ini. Dua jenis perwatakan. Apakah dua jenis perwatakan tersebut? Terdapat dua jenis perwatakan yang telah dipelajari pada hari ini. Betul? Apakah dia betul atau salah? Oke. Ya, betul. Oke, yang seterusnya. Oke, contoh perwatakan luaran ialah. Oke, contoh perwatakan luaran. Oke, kita tengok siapa yang mendahului. Wah, semua betul. Oke, yang seterusnya.
Oke, soalan yang seterusnya. Apakah maksud perwatakan dalaman? Oke, apakah maksud perwatakan dalaman? Oke, kita tengok siapa yang betul. Ya, semua betul. Oke, yang soalan yang seterusnya. Wah, semua pandai-pandai. Apakah contoh perwatakan orang tua dalam bab 3 ini? Oke. Apakah contoh perwatakan orang tua? Ya, betul, seorang yang prihatin. Oke, yang seterusnya. Semua pandai-pandai. Oke, siapakah watak sampingan? Kita tengok siapa yang betul. Oke, kita tengok. Ya, semua betul. Oke, kita tengok siapa yang mendahului, ranking yang mendahului. Wah, masih lagi Hang Jebat. Kita tengok keputusan. Ya, Hang Jebat 1, Hang Kasturi sebanyak 5.494 mendahului pemenang yang kedua. Hang Tua pula pemenang yang ketiga. Oke, hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan watak dan juga perwatakan dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Oke, sekarang cikgu mahu 2 orang pelajar sukarela untuk merumuskan pembelajaran kita pada hari ini, dan seorang lagi akan memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa mau? Sila angkat tangan. Ya, Josie. Josie mau menjawab soalan apa? Rumusan atau refleksi? Oke, Josie akan menjawab, akan memberikan rumusan. Oke, seorang lagi pelajar? Oke, Henry akan memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, itu merupakan rumusan dan refleksi daripada kawan-kawan kamu. Oke, cikgu akan merumuskan pembelajaran kita pada hari ini mengenai watak dan juga perwatakan dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3, yaitu penyamaran. Oke, watak, terdapat 2 jenis watak dalam novel tersebut dalam bab 3 ini, yaitu watak utama dan juga watak sampingan. Watak utama merupakan lelaki tua, dan watak sampingan pula adalah masyarakat Tubua itu sendiri. Oke, yang seterusnya kita lihat perwatakan dalaman dan juga perwatakan luaran dalam novel naratif Ogon Shoto bab 3 ini. Oke, terdapat 2 jenis perwatakan dalam novel tersebut, yaitu perwatakan luaran dan juga dalaman. Di sini kita hanya melihat kepada satu watak saja, yaitu watak utama, yaitu lelaki tua tersebut. Oke, perwatakan luaran lelaki tua ini adalah seorang yang berpakaian seperti nelayan kuri. Yang seterusnya adalah seorang yang berbadan bongkok, sabut, berjambang, bermisai, dan janggutnya hampir menutupi wajahnya, dan yang seterusnya berkacamata gelap. Oke, perwatakan dalaman pula kita tengok, kita dapat lihat bahwa lelaki tua ini seorang yang prihatin, di mana dia lebih mengutamakan penduduk Tubua ini berbanding menjalankan aktiviti nelayannya, yaitu mencari sotong, ikan, dan sebagainya lah.
Oke, seterusnya seorang yang suka kepada perundingan dalam menyelesaikan masalah. Contohnya lelaki tua ini meminta penduduk Tubua untuk menghentikan protes dan menjalankan perbincangan agar Tubua ini kembali aman. Oke, seterusnya perwatakan dalaman yang kita lihat adalah lelaki tua ini berperanan sebagai ketua demonstrasi, yaitu lelaki tua tersebut mengetuai demonstrasi tersebut. Oke, yang seterusnya seorang yang berani. Contohnya lelaki tua ini berani dalam mengetuai demonstrasi walaupun beliau sudah tua. Oke, yang terakhir adalah seorang yang penyabar. Ini dapat dilihat, dikatakan bahwa lelaki tua ini menyamar sebagai seorang tua seperti yang dikatakan oleh ketua protes tersebut, dan juga lelaki muda yang diceritakan pada awal-awal bab 3 ini diceritakan. Oke. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua tersebut sanggup untuk menyamar untuk melihat situasi Tubua tersebut. Oke. Terima kasih kelas untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian semua pelajar. Oke. Cikgu harap apa yang kita belajar pada hari ini kita akan dapat gunakan dalam pembelajaran kita yang seterusnya, terutamanya dalam pembelajaran kita sebentar tadi mengenai definisi watak dan perwatakan ini. Kita boleh bawa ke bab-bab yang seterusnya untuk mencari watak dan juga perwatakan pada bab-bab yang seterusnya dalam novel tersebut. Oke. Terima kasih kelas. Cikgu minta maaf sekiranya ada salah silap daripada cikgu terkasar bahasa. Oke, terima kasih kelas.